Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton. So hari ini kita semua dalam segmen cerita kita bersama Protege UMP. Jadi saya dan sahabat-sahabat saya yang lain, kami semua ni adalah protege daripada program Fellow Perdana UMP. Jadi program ni adalah yang pertama kalinya dianjurkan oleh Universiti Malaysia Pahang lah untuk membantu dan juga memberi ilmu pengetahuan baru kepada alumni UMP sendiri untuk mempelajari daripada sistem tadbir urus di UMP. Jadi boleh kita katakan protege ni ataupun alumni UMP ni semuanya asal daripada background engineering ataupun background teknikal lah. Jadi inisiatif UMP ni sangat membantu untuk kita tambah pengetahuan baru mengenai sudut pengurusan dan juga kata management dan juga pengalaman baru dalam dunia korporat. Jadi sebelum kita teruskan tu, kita perkenalkan diri mengenai protege-protege yang ada bersama kita ni lah. Sebenarnya protege ni kita ada 8 orang sebenarnya. Tapi 2 orang tu dah dapat tempat kerja yang baru. Jadi kita tinggal 6 orang. Cuma pada hari ni kita ada 4 orang saja yang bersama kita. 2 lagi tidak dapat hadir. Jadi boleh kita perkenalkan diri kita dan penempatan masing-masing protege ni di mana. Okey. Alright. Saya dululah. Okey. Boleh. Terima kasih Adrina. Okey. Saya Muhammad Aizat Azid. Penempatan saya di Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Dan saya merupakan alumni UMP 2016 degree Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam. Dan 2020 saya grad Masters Ijazah Sarjana Penyelidikan Kejuruteraan Awam. Jadi so basically saya ditempatkan di Jabatan Hal Ehwal Pelajar Alumni. Banyak hal ehwal aktiviti pelajar, hal kebajikan pelajar lah daripada saya. Okey. Syuhada. Seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syuhada binti Haji Muhammad. Saya merupakan alumni UMP pada sesi 2012 untuk degree saya dalam Mekanikal Automotif, 2016 Master of Science dan masih menyambung pengajian untuk peringkat yang seterusnya. Okey, sekarang saya ditempatkan di Institut Tamadun dan Kajian Strategik di bawah Jabatan Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa, dan saya punya mentor adalah pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Okay, alright. Saya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi. Saya Muhammad Nur Akmal bin Nazri. Saya merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia yang baru saja grad pada tahun lepas, tahun 2022, dan untuk program Fellow Perdana Protege UMP ni saya diletakkan di bawah Jabatan Bendahari. Okey. Back to Adrina, tak kenalkan diri lagi. Sekali, saya Nur Aina Adrina binti Muhammad Syukri atau lebih dikenali sebagai Erin. Saya pelajar daripada jurusan kejuruteraan mekanikal. Jadi dekat sini je, dekat UMP Pekan je. Saya masuk register di UMP ni pada tahun 2013 dan bergraduasi pada tahun 2018. Dan sekarang pun saya tengah melanjutkan pengajian saya di peringkat master lah. Penempatan saya untuk protege ni adalah saya protege kepada Naib Chancellor. Jadi mentor saya adalah Datuk Yusri sendirilah. Jadi penempatan di PNC ni sebenarnya satu unit yang orang kata agak penting lah sebab dia melibatkan aktiviti-aktiviti Naib Chancellor, melibatkan segala yang pengurusan tertinggi, mesyuarat yang melibatkan jawatan kuasa pengurusan dan segalanya lah. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut lah, kita nak tanyalah pengalaman protege sendiri bekerja di jabatan ataupun di bawah mentor-mentor masing-masing. Macam mana tu? Okey, saya start dulu Sila. Saya di Jabatan Bendahari kita tahu, kita semua seperti yang Aina telah maklumkan sebentar tadi bahawa kita semua adalah background engineering. Betul. Background kejuruteraan, teknikal. So bila saya dapat tahu saya ditempatkan di Jabatan Bendahari, ia adalah satu kejutan juga sebab cabaran, kejutan, terkejut semua adalah sebab kita tahu Jabatan Bendahari ini adalah jabatan keuangan yang melibatkan keuangan universiti, perolehan dan banyaklah berkaitan dengan akaun juga. So jadi bila kita yang bukan background akaun ataupun bukan background keuangan ini, bila kita diletakkan di Jabatan Bendahari tu kita rasa macam boleh tak ni? Macam mana ni? Kan macam ni. Even dalam kejuruteraan pun dalam kita punya subjek pun adalah kan sikit-sikit tapi tak adalah secara detail ataupun keuangan secara orang kata apa? Keuangan universiti, sebuah keuangan universiti awam pula tu yang
lebih kurang kita boleh cakap dia seperti government lah, kerajaan. Maksudnya kerajaan punya sistem keuangan. So pada permulaan tu agak mencabar untuk bulan pertama tu memang agak mencabarlah untuk nak sesuaikan diri dalam keadaan-keadaan tu kan. Keadaan-keadaan tu. Tapi bila kita berjumpa dengan kita punya penyelia, diberi nasihat, diberi tunjuk ajar untuk sama-sama dengan penasihat apa yang perlu saya buat. So kita start dengan proses keuangan. So faham dulu apa yang keuangan ni, apa pentingnya keuangan ni, dan kita faham dulu proses dia start daripada kerajaan bagi dana dan kita minta bajet dan sebagainya sehinggalah proses tutup akaun. Itu antara cabaran di jawatan dana tu lah. Menarik. Ya. So, Sebab benda baru kan. Ya, kalau baru. kita semua ditempatkan kat dia pun mungkin akan mengalami pengalaman yang Sebab sama. kita pun tak ada exposure Ya, pada betul. kewangan. Lagi kat kewangan. Pengalaman yang orang kata berharga Menarik lah lah untuk Akmal. Satu benda baru. Betul-betul. Okey. Okay. Korang pula yang lain macam mana? Syada dulu ke? Institut Tamadun. Wow. Apa tu? Dari kejuteraan kepada ketamadunan. Sejarah. Yes. Tetapi dia bukanlah melibatkan sejarah sahaja. Dia tentang peradaban sesuatu manusia tu lah, kat mana kita berada. Dia bukan tentang macam mana cara kita, sejarah kita, tapi dia tentang adab kita. Memanusiakan manusia. Yes. So tentang bahasa kita, tentang culture, budaya kita, dia semua dia cover semua. So Okey. bila masuk dekat sini, dia akan macam sejarah. Macam mana kita nak apply ketamadunan tu ke dalam teknologi. So di sinilah gunanya kita sebagai studi kejuteraan ni, kita kena bawa sejarah tu ke depan. So macam mana kita nak buat zaman sekarang, terutama Gen Z, untuk memahami tentang sejarah dan Betul. mendalami. Tak So, semua how? minat. Yes, so kita kena masukkan unsur teknologi, kita kena gunakan unsur teknologi tu untuk mempengaruhi dengan cara Sama lah ni macam Akmal belajar benda baru. Yes. So kita kena Orang buat lebih tamadun kepada itu kewangan. jadi menarik. Macam mana kita nak menarikkan dia, nak pasarkan dia? Idea baru. Betul. So jabatan awak tu banyak event ke macam mana? Ya, Program dia kan? lebih kepada program. Penganjuran program lah. Program, yes. So adalah beberapa program yang kita dah anjurkan. So yang paling latest adalah Pelayaran Sang Maestro. Iaitu tayangan filem perdana daripada fellow Perdana untuk yang IKAS punya lah. Fellow Perunding. Okey, so fellow perunding kita ada buat satu filem dokumentari pendek untuk ditayangkan di peringkat antarabangsa tau. Ini bukan untuk Malaysia. Dia nak masuk kontes di peringkat antarabangsa. So dia pilih UMP sebagai platform first untuk dia tayangkan dia punya video pelayaran tu. Okay, so Menarik. jadi daripada situ apa yang kita boleh buat melalui UMP? Okey, kita akan gunakan teknologi yang kita ada, AI yang kita ada, artificial intelligence. Yes, teknologi. so kita akan jadikan dia video, kita akan pasarkan melalui TikTok. So that's how kita commercializekan balik. Okay. Okay. Next. Okey. Okay, Aizat daripada Jabatan Hak Ehwal Pelajar tu, apa sebenarnya aktiviti yang dibuat? Alright. Basically, kerja saya di Jabatan Pelajar dan Alumni sebenarnya tak jauh kalau orang fikir macam tak jauh banyak beza dengan pengalaman saya sebelum ni. Kan saya background banyak aktiviti-aktiviti pelajar. Time saya degree kan, saya banyak involved dengan pengurusan aktiviti. Tapi bila masuk di Jabatan Hal Pelajar tu sendiri, saya sebenar realitinya banyak lagi benda lah sebenarnya. Mungkin sebelum ni fikir macam alah pengurusan kelab je kan. Sebenarnya di Jabatan Hal Pelajar dan Alumni bukanlah semata-mata kelab, aktiviti pelajar, tapi lebih daripada itu sebenarnya banyak benda lah dari yang saya belajar. Kejutan budaya jugalah, sebab sebelum ni kita sebagai pelajar, so kita just menguruskan program pun di peringkat macam biasa-biasa persatuan sendiri saja kan. Bila masuk dalam Jabatan Pelajar tu banyak sebenarnya, lebih besar daripada itulah. Setahun ada berapa program pelajar? Program pelajar roughly sebenarnya lebih 500 ke atas lah. Dan di Wow. peringkat itu aktiviti pelajar. Yang Jabatan sendiri lagi banyak 500 lebih juga. Takvim 2023 500 lebih. Aktiviti sebab Jabatan Hal Pelajar dan Alumni. So dia memang tak lari daripada konteks penganjuran program, aktiviti
kebajikan, hal-hal awal pelajar lah, dan juga alumni sendirilah. Dan untuk maklumat semua juga, di Jabatan Awal Pelajar Alumni ada 9 ke 10 jabatan besar. Ada pimpin kat situ, ada pusat sukan, ada CPDC, ada banyaklah semua kat situ. Semua hal-hal pelajar yang berkaitan dengan pelajar, pembangunan pelajar, daripada pelajar tu masuk sampailah pelajar tu nak keluar jadi alumni, semua Jabatan Hal Pelajar Alumni lah yang memikirkannya. Jadi sepanjang saya di sana, ditempatkan di Jabatan Hal Pelajar Alumni ni, banyaklah dibantu oleh Prof. Ruslim sendiri, TNC HEPA kita, dan juga supervisor saya, penyelia saya, Puan Haryani Abdullah, banyaklah membantu saya, menyalurkan saya di haluan yang betul lah untuk di aktiviti pelajar. Memang setiap minggu tipulah. Kalau tak ada aktiviti tu memang bukan Jabatan Pelajar Alumni lah. Setiap minggu, setiap hari memang program sangat banyak. Faham. Tapi itu yang Apa yang menariknya? Apa yang menariknya Aizat berada di JEPA tu sendiri ataupun bekerja di bawah TNC HEPA, bawah okey. mentor? Menarik sebab mentor saya memang berjiwa student. So memang suka Muda. engage dengan student. Jadi kami memang banyak Prof. Ruslim ni dia jenis yang tak ada protokol sangat. Maksudnya memang kalau nak engage student dengan engage dengan dia memang dia Direct. suka Terus je. je. So memang itu antara ciri atau karakter yang saya dapat belajar daripada dia lah. Sebab student kan, so kita kena menjiwai student. Student sekarang pun berbeza dengan Ya, sebelum-sebelum ni. Jadi kita nak macam mana karakter yang kita kena bawa bila komunikasi dengan student, itu macam mana kita nak handle situasi student. Banyaklah isu-isu kebajikan, pelajar-pelajar sakit, pelajar yang mengalami kesusahan, ada yang accident apa semua kan. Dapat tengok situasi sebenar, macam mana proses menguruskan pelajar tu daripada kita dapat report berita yang dia ada masalah sampailah kita bantu dia. So banyak proses yang kita belajar lah. Pengalaman menarik untuk saya. So jomlah masuk JEPA. Kalau ada kosong Kalau ada kerja. kosong. Benari. Dekat Bendahari pula kita nak tahu. Apa yang menariknya? Best tak duduk di Jabatan Bendahari itu sendiri? Bekerja bawah Ketua Pegawai Kewangan yang kata. Okey, kalau duduk kat bawah bendahari kan, kita macam saya, mentor saya sendiri adalah bendahari itu sendiri, iaitu Ketua Pegawai Keuangan, iaitu Encik Zainuddin Othman, dan penyelia saya adalah Puan Norliza binti Arsyad, iaitu Pengurus Besar Keuangan. Okey, bila duduk di bawah Jabatan Bendahari ni kan, kita kena banyak serius lah, sebab kita tahu Jabatan Bendahari ini dia dilihat sebagai satu jabatan yang penuh dengan integriti. Kita perlu jaga kerahsiaan, tegas. Tapi dalam pada masa yang sama, sebenarnya bukannya kita orang melihat itu sebagai satu perkara yang macam tegas, kena diam, tidak. Tapi waktu situasi bekerja itu dia menjadi fleksibel lah. Ada masa kita perlu tegas dan ada masa kita perlu dengan secara tidaklah stres ataupun tidak membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik lah. Jadi untuk duduk di kewangan ni, sebab kita kena banyak, kewangan lebih kurang ada 6 bahagian, melibat perolehan, gaji, kemudahan staf lah. Kemudahan staf tu termasuk gaji, cuti belajar staf. Lepas tu dengan apa lagi, kita ada kewangan pelajar, ada bayaran kepada staf. Itu adalah antara salah satu jugalah yang ada di Jabatan Bendahari yang variasinya banyak. Cuba untuk belajar itu melalui setiap bahagian itulah, nak tahu apa proses ini buat, Tapi kebanyakan di Jabatan Bendahari kita dah ke arah macam pendigitalan. So maksudnya sistem, kita dah mula sistem kan. Sebab hari ini kita boleh katakan keuangan ini adalah dia punya dasar itu. So bila dia yang pacakkan orang lain, sebab dia sumber dekat situ. Standard. Sumber dekat situ. Bila tak adanya sumber dekat situ, so yang lain pun akan collapse lah. Betul. Dia akan hilang lah. So untuk berada di Jabatan Bendahari sebenarnya seronok saya join, saya sertai Encik Zainuddin punya mesyuarat berkaitan dengan kewangan ni, macam mana untuk bajet defense, macam mana nak kekalkan bajet yang dah ada tu. Kita berjumpa dengan Kementerian Keuangan, kita berjumpa dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Saya dapatlah peluang untuk join ataupun sertai mesyuarat-mesyuarat seperti lembaga perolehan berkaitan dengan kontrak universiti ni, macam mana prosesnya daripada start buka tender sampailah kita kepada result tender. Betul. Itu selama ni kita tak pernah tahu kan. Itu tak ada benda-benda tu. Harga dia tak payah cakap lah harga rahsia integriti kan. So macam itulah. So apa yang dibelajar itu kita try, peluang yang diberi itu kita cuba satu-satu sampailah kita boleh untuk tahu, walaupun tak secara
terperinci tapi kita tahu secara dasarnya. So Betul, itulah itu buka benda hari. PJ ni. Itu yang membawa Kan. kita kepada kedudukan top management. Sebab kita kena tahu technical dan juga management Betul. wise. Yang Sebab kalau bestnya, kita- itulah yang bestnya sebab Protege ni ditempatkan di orang kata Pelbagai department yang bahagian. berlainan. Jadi setiap orang dia Pengalaman belajar berbeza. satu pengalaman yang berbeza, satu pengalaman yang baru. Betul. Cuma satu, kita dah cakap tadi kan. Erin, Aina pula. Okey, So saya. jadi pejabat naik chancellor tu Okey. macam mana? Kayangan, Pejabat- Kayangan orang kata. Orang kata. pejabat naik chancellor kayangan. Ya. Okey, sebab naik chancellor tu memang antara pengurusan yang paling Tertinggi, tertinggi kan ha. kalau kat dalam institusi ni. Jadi apa yang menariknya dekat pejabat naik chancellor ni, mereka of course dia melibatkan everything, segala program, segala aktiviti yang involve dengan naik chancellor, melibatkan protokol. Jadi apa yang menariknya selama 6 bulan ni saya diberi pendedahan untuk rotate setiap department, untuk pergi tengok belajar macam mana mereka handle mesyuarat JKPU, Jawatan Pengurusan Universiti. Jadi saya sukalah. Yang mana menariknya Datuk VC ni, Datuk Naik Chancellor ni dia bagi saya exposure. Dia bagi exposure untuk kita masuk join mesyuarat JKPU ni tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu bersidang. Bukannya awal-awal je. Jadi kita tengok the process tau. Kita tahu the process. Yalah lepas daripada mesyuarat tu kadang-kadang ada lagi dia punya laporan maklum betul. balas kan. Jadi bila kita follow secara proses. rutin, kita nampak proses tu apa yang berlaku. Dan yang paling bestnya dekat PNC ni orang kata dia satu jabatan yang penting yang mana you boleh access semua information. Jadi PNC ni dia bukan ada jabatan yang spesifik pun. Cuma dia boleh access. Jadi kita tahu apa yang berlaku di di Jabatan Pendidikan Inovasi, apa yang berlaku di JEPA, apa yang berlaku di Bendahari sebenarnya kan, apa yang berlaku di jabatan lain, apa konflik mereka ataupun apa isu-isu dalaman mereka kan. Betul. Jadi itu yang menariknya. And then lagi yang kedua kita ada unit protokol ataupun unit acara. Jadi unit protokol ni macam mana dari segi pengurusan sendiri nak manage kalau kita ada terima jemputan daripada VIP ataupun terima luar. jemputan daripada VIP luar lah, daripada menteri ataupun daripada Istana. kita punya betul daripada pejabat istana, daripada agong, dia punya protokol tu sangat-sangat ketat sekali lah. Betul. Jadi kita belajar ada proses lah daripada segi itu daripada segi protokol kan. Kemudian kita ada daripada segi komunikasi, media, grafik. Jadi saya pun ada proses jugalah belajar untuk buat penulisan berita, buletin dan sebagainya. Itulah sedikit banyak Itu mengenai bahagian komunikasi korporat. Betul, bahagian komunikasi korporat. Mereka ni lebih kepada hubungan awam dan lebih kepada macam berita-berita masuk macam Media surat sosial. khabar, media sosial kan, laporan-laporan apa-apalah cetakan dan sebagainya untuk penerbitan. Itulah sikit sebanyak mengenai apa yang pejabat naik chancellor fokus di PNC itu sendirilah. Kalau kat IKAS macam mana? Menarik. Apa yang menariknya orang kata berada Kerja di di IKAS IKAS. atau kerja di Berkhidmat IKAS di tu sendiri. IKAS. Tadi sebab kata belajar satu benda baru kan, sejarah. Macam banyak pergi ni je. Museum lah. Museum kan? Benda-benda Betul. sejarah. Betul. Belajar benda. Okey. Kita ada satu phrase atau ayat ni yang mengatakan kalau kita tak belajar sejarah, kita melupakan sejarah, kita akan mengulangi sejarah. Okey, betul. Okey. Jadi kita kena tahu sejarah kita supaya kita tidak mengulangi sejarah tersebut. Betul. So, kita tahu perkembangan teknologi sekarang dahsyat. Dan kita duduk di Universiti Teknologi. Okey. Okey, kejuruteraan teknologi. So, untuk kita tidak lupa diri dan kita membawa kita punya ketamadunan tu bersama dengan kita punya evolusi teknologi tu, IKAS ni banyak mengajar saya untuk kita memperkenalkan semula kita punya sejarah-sejarah yang dilupakan tu. Sejarah kita ni terlalu banyak di Malaysia ni yang kita tak ambil tahu. Betul. Kita lupa. Sedangkan Mak Saleh kat luar negara sana, orang-orang putih semua sibuk buat kajian tentang sejarah kita dan menggunakan teknologi yang ke depan ni untuk Kaji. untuk mengkaji dan menunjukkan balik sejarah-sejarah tersebut yang kita sendiri dah lupa. Orang Jadi lain ini yang lagi benda baru appreciate. yang saya belajar dekat IKAS, dekat IKAS Institut tu Tamadun dan kajian strategik. Dan tak lupa juga kita ada kajian strategik di mana kita ada juga buat konsultansi untuk untuk especially untuk Bandaraya Kuantan. So untuk
planning strategik di negeri Pahang itu sendiri. Oh, fokus ke negeri Pahang. Yes, so IKAS ni adalah Institut Ketamadunan dan Kajian Strategik untuk negeri Pahang. Fokus kita adalah untuk negeri kita sendiri. Menarik. Okey. Okey. Tadi kita dah tanya pasal apa yang menariknya. Sekarang kita nak Pengalaman. tanya Ah, apa yang paling mencabarnya. Apa orang kata yang paling Wow. pengalaman yang paling struggle berada di departmen masing-masing. okey. Siapa nak start? Takutnya. Aduh, okey. Okey, mencabar. Ah, Apa yang okey, paling okey. mencabar? Okey. Mencabar. Mencabar. Okey, IKAS ni banyak kerja-kerja dia semuanya mencabar. Sebab dia adalah sesuatu yang ad hoc. Okey. Unplanned. Okey, tiba-tiba kita ada kajian daripada negeri Pahang tentang kerahsiaan, kita tak boleh tahu. So, tentang Ya. sesuatu ni yang mana kita kena komit untuk submit segala paper dan yang berkaitan dalam masa yang terlalu singkat, time frame dia. Dan kita kena di IKAS tu sendiri kita tak ada expertise. Kita tak ada expertise macam PNI, kita ada dia punya Penyelidik, penyelidik dia sendiri. So IKAS kena bergerak untuk mencari cari penyelidik sumber-sumber mana sumber-sumber luar lah. dalam UMP. Okey. Tetapi bagusnya kita disupport penuh oleh semua penyelidik yang ada dalam UMP ni. Once kita call, okay, kita ada kajian terbaru ni gini, diorang akan bagi full support. Even dalam masa 2 hari kita able untuk submit paper tersebut. Power. Yes. Itu IKAS. Itu cabaran yang saya rasa macam paling mencabar lah setakat ni menguruskan IKAS. Sebab kita tak ada kita ada long term punya planning dalam takwim, tapi bila ada ad hoc punya benda yang kita kena commit tu, Betul. masa dia terlalu singkat untuk kita commit dengan kekurangan kita punya expertise di bawah IKAS sendiri. Betul. Menarik. Okey. Agak mencabar. Walaupun kan. Akmal. So okey, saya lah pula untuk cerita cabaran macam saya telah nyatakan tadi pada awal kan, saya dah nyatakan kita ni latar belakang pendidikan adalah kejuruteraan. So bila duduk berada di Jabatan Kewangan ni, yang mencabarnya adalah berkaitan dengan keuangan lah. So maksudnya kita tidak ada kepakaran di situ dan kita tidak ada orang kata apa diberi kuasa untuk mengendalikan apa-apa yang berkaitan dengan keuangan. Okey, itu antara salah satu cabaran jugalah, kerana saya rasa lah kalau saya ni yang terakhir kalinya belajar akaun adalah SPM saja. So saya ada basic SPM je lah akaunnya. So maksudnya kalau dilihat dari segi Jabatan Bendahari ni, cabaran untuk mula-mula tu sebab kita di Jabatan Bendahari kita dah guna sistem. Jadi sistem ini telah boleh diakses oleh orang-orang yang telah diberi akses itu. So maksud kalau unit gaji, okey, orang-orang ini akan buat part dia, macam mana dia uruskan gaji, macam mana dia uruskan kemudahan. Okey, yang ini perolehan macam mana pula untuk belajar ini. Lepas tu unit kewangan pelajar dan sebagainya. So itu adalah menggunakan sistem. Pekerja-pekerja ataupun staff-staff sedia ada itu dah di-verified untuk buat benda itu gunakan sistem. Jadi untuk saya belajar sahaja proses-proses secara dasar, jumpa diorang, faham dulu apa ini dan cuba untuk memahami cara dia membuat kerja lah. So cabaran dia adalah perlu ambil masa lah sebab nak faham kan. Betul, sebab dia banyak proses. Yes. Proses Banyak yang sangat memang proses. strict. Sebab kita tak boleh salah. Kita tak boleh salah. Betul, Kita salah kosong. salah titik perpuluhan. Ah. Titik perpuluhan je. Itu pun dah Sangat mengganggu. detail. Yang kita tapi alhamdulillah Jabatan Bendahari kita ada audit setiap bulan. So setiap bulan audit, so kita dah sudah cantik. Audit tu pun kita dah masuk sistem. Dan juga kita setiap hujung tahun mestilah ada audit, dan kita seperti yang semua tahulah UMP antara audit yang terbaik lah 10 tahun Dapat betul-betul. azar. Kita telah selesai audit bersih itu sehingga dibentangkan di parlimen yang pertama. Bukan universiti awam saja, bukan universiti teknikal saja, tapi keseluruhan. So bila macam mana nak dapatkan benda tu adalah disebabkan cabaran-cabaran yang dah dilalui dah lah, dan juga peningkatan yang telah dibuat. So sikit-sikit tambah. Apa yang saya belajar daripada saya punya penyelia dan juga bendahari sendiri, mereka berdua adalah seorang yang sangat fokus dan apa yang mereka nak bawa sebenarnya. So setiap perubahan yang diorang nak bawa tu, setiap idea tu berjumpa, berbincang bersama-sama, dan kita dapat lihatlah. So cabaran-cabaran tu, kalau cabaran daripada diri saya sendiri untuk memahami tu je lah. Buat masanya untuk memahami dan
dan kita tidak diberi kuasa untuk apa-apa sebab siapa pula nak dipertanggungjawabkan kan sebab kita protege bukan nak merendahkan tetapi itu adalah satu orang kata unik ataupun jabatan yang perlukan integriti dan juga kefahaman. Tapi untuk saya berada di situ dan alhamdulillah cabaran-cabaran untuk pelajar pasal perolehan dan sebagainya dapat dibimbing oleh penyelia dan juga mentor sendirilah. Itu antara cabaran lah. Okay, ni cerita sikit lah. Kalau bagi daripada side Erin pula, apa yang awal-awal dulu ada struggle daripada sudut penulisan minit mesyuarat. Sebab apa? Sebab biasanya kita belajar, macam kita semua belajar benda sama je. Betul. Kita belajar bahasa betul. penggunaan bahasa Inggeris dalam kita punya report, dalam kita punya Lab dokumen, report. anything. Semua. Tapi bila transition bahasa tu kita nak implement kan dalam satu bentuk yang orang kata rasmi, orang kata kan. Minit mesyuarat, nak buat kertas kerja. So agak awal-awal tu banyaklah mistake yang kita buat. Maksudnya ayat tu orang kata bukan ayat yang tata bahasa aras tinggi kan. Bukan ejaan lagi. Bahasa pasar kita boleh kata. Pasar je bahasa. Tapi daripada situlah kita improve bila selalu praktik buat minit mesyuarat, kita tengok macam mana dia orang buat dokumen, dia orang buat surat rasmi dan sebagainya kan. Terutama kalau surat rasmi yang melibatkan agung, kerabat, lain penggunaan bahasa dia memang lain. Dia bukan bahasa-bahasa yang kita selalu gunakan lah. And then yang kedua Okey, Erin. Bercakap tentang cabaran dekat Jabatan Chancellor ni, okey. NC dengan Erin. NC adalah mentor Erin. Betul. Dan perbezaan usia kat situ kita boleh tengok Jauh. dia terlalu jauh. So jadi macam mana Erin cope dengan kerja tersebut dan apa yang Erin pelajari daripada NC sendiri? Itulah. Kalau daripada NC ni dia seorang yang sangat sibuk, sangat orang kata susah sebenarnya Erin nak direct engage dengan NC tu sendiri. Jadi NC ni bila mana NC ada program, NC ada event ke mesyuarat anything, dia akan paskan benda tu kepada pengurus lah, and then kita ada supervisor kan. That's why daripada situ kita banyak belajar. Supervisor lah yang selalu entertain, yang selalu engage directly dengan Erin ataupun dengan protege ni lah biasanya. Betul. Jarang kalau NC nak direct engage, kita pun nak, kalau ada apa-apa pun biasanya kalau ada apa-apa hasrat apa akan melalui penyelia lah. Betul. Jadi satu sebab tak tahulah, mungkin sebab NC dia terlampau sibuk. Jadi susah nak cari ruang masa. Nak selit-selit nak cari ruang masa. Jumpa time program. Jumpa pun time meeting, program, time event, time meeting. Itu je boleh selit-selit masa kan kata. Tapi yang paling penting sekali lah bila kita masuk protege ni kan, kita berada dalam satu dunia korporat sebenarnya. Kita ni orang teknikal tau. Kita belajar engineering. Jadi kalau orang teknikal, kejuruteraan, kita punya dress up pun lebih santai. Tapi bila kita masuk dalam dunia korporat, kita pergi event-event yang melibatkan ahli lembaga pengarah, melibatkan board member. Kita punya cara pemakaian, etika, percakapan, semuanya berbeza. Semuanya kena lain. Semuanya kita kena praktikkan, kena belajar supaya kita tak terbawa-bawa karakter yang santai-santai, sempoi-sempoi bila mana kita ni. Sebab dah terbiasa pakai cek fakulti je di kelas. Itulah, ni tu semua pakai blazer biasa kan. Kasut besar, kasut safety boot, pakai logingnya, Selebet. Attire, maksud kita punya protokol penampilan pun semua kita kena jaga. Jadi itulah satu benda barulah yang agak awal-awal tu mungkin kita tak berapa nak sesuaikan diri dengan perubahan tu kan. Mula-mula kita tak biasa kan. Ya, betul. Jadi itulah sikit mungkin daripada sudut Aizat sendiri, mungkin Aizat seperti kata tadi, TNC HEPA sendiri dia macam jiwa muda, so selalu engage dengan Aizat kan. Aizat gap dengan TNC HEPA tidak terlalu jauh kan? Masuk gap apa macam mana tu? Gap generation. Dia jiwa muda, dia Jiwa muda. very friendly lah. Macam saya cakap, dia macam no protokol sangat. And walaupun kami tak banyak jumpa kat pejabat dalam seminggu tu berapa kali je, tapi communication adalah sebab kita ada gadget sekarang kan. Jadi WhatsApp, banyak phone, WhatsApp selalu, WhatsApp atau call, dia memang selalu direct call lah. Ataupun memang malam lah biasanya akan cari masa juga untuk dia engage, ataupun adalah benda-benda yang perlu diselaraskan. Memang kalau tak ada masa sangat, kita cari juga masa untuk engage dalam seminggu tu kan. Okey. Itu dari segi TNC lah. Untuk cabaran saya di JEPA, dari sudut dalaman ataupun diri saya sendiri,
macam yang saya cakap tadi, adapt lah. Macam mana saya nak adapt dengan situasi. Sebelum ni kan kita pelajar kan. Tapi bila kita dah diletakkan dalam jawatan di peringkat eksekutif ataupun orang yang kita ada orang bawah dan ada orang atas lah. Tengah-tengah kita. Jadi kita, eksekutif ni maksudnya kita di peringkat mengurus sesuatu event tu kan. Dan kita ditempatkan juga ada dalam situasi di mana kita kena buat keputusan. Jadi itulah yang mematangkan kami kena buat keputusan. Okey. Dalam mesyuarat pun kita kadang-kadang kena mewakilkan jabatan untuk buat keputusan untuk jabatan atau satu event tu. Jadi itulah dengan bimbingan mentor dan juga penyelia banyak membimbing untuk buat keputusan sesuatu tu. Dan luaran of course kita protege sebelum ni student, pelajar. Jadi bila kami ditempatkan di posisi ataupun kedudukan untuk membuat keputusan, untuk arrange sesuatu, untuk organize sesuatu, so jadi kita akan beri arahan kepada orang. Kita beri arahan, tim arahan. Beri arahan tu sangat mencabar juga sebab stigma ataupun pemikiran tak semua tapi mungkin akan ada. Kita boleh rasalah kadang-kadang macam stigma staff-staff yang sebelum ni dah biasa kita macam student, tapi bila kita bagi arahan dekat staff atau kita bekerja dengan staff, dia jadi lain sikit lah. Mula-mula tu agak mencabar, tapi itulah kat situlah kita belajar macam mana nak sesuaikan diri kita. Macam mana kita nak bagi arahan, macam nak terima arahan. So dia banyak situasi lah. Macam mana kita nak lain orang, lain dia punya karakter. Orang ni lain kita nak handle dia. Mungkin nak jumpa orang lain pula. Orang ni mungkin dah pengalaman dah 10 tahun, 20 tahun duduk kat UMP. Tapi kita kena bagi arah dekat dia. Itu antara yang paling sebelum jumpa orang tu macam fikir tu, apa ayat aku nak buat. Yang terbaik lah. Itulah yang kita belajar. Itu dari segi luaran lah. Daripada macam mana 6 bulan ni handling people lah. Pengurusan manusia tu sebenarnya lagi mencabar saya rasa. Selama ni kan kita duduk lab, machine handling benda one to one je. Benda tak berfungsi, tak bernyawa. Tapi bila kita kena handle with people yang banyak karakter, yang banyak, ada orang tak suka ni, ada orang suka ni kan. Macam-macam karakter. Jadi kat situlah mematangkan kita, mendewasakan kita macam mana nak handling people, macam mengurus manusia tu sebenarnya lagi mencabar. Macam-macam perangai. Rasa semua orang kita pun protege ni pun rasa melalui cabaran yang lebih kurang sama lah kan. Sebab kita masuk pun sebagai pegawai, lebih muda kan. Belajar masa tu baru lagi, kita pun tak ada background langsung pasal management, pentadbiran. Zero kan? Zero. Boleh dikatakan kosong. Boleh dikatakan kosong lah sebab sangat different transition kita daripada kejuruteraan bawa kepada bidang pengurusan yang mana banyak belajar benda baru kan. Jadi 6 bulan ni pun kita boleh kata yang kita dia singkat tapi kita kena laju untuk adapt. Betul. Itu yang mencabar dia. Betul. Sebab satu lagi adalah expectation orang terhadap kami. So dia staff-staff ni sebab memikirkan kami ni student dah biasa dengan nature university, kadang-kadang ada yang fikir macam budak sepatutnya lagi dah tahulah benda ni. Kan? Kamu kan pelajar UMP dulu. So sepatutnya kamu tahu mahirlah benda ni. So basic UMP tu dah kena ada satu attention. Kita ni muda, seorang semua mengharapkan kita ni laju buat kerja, laju aktif, lebih daripada orang lain. Mengurus persepsi orang, mengurus persepsi pada kami tu memang sebab semua aspek macam kami sebab kerja dengan pengurusan tertinggi kan. So kenalah tengok power, semua tengok kan. So mengurus persepsi lah antara cabaran besar. Macam Mal pula, seperti yang kita tahu kan, Encik Zainuddin, Bendahari UMP adalah seorang yang agak serius karakter dia. Jadi apa cabaran Mal untuk first time adapt, untuk mengenali, untuk menjiwai Cik Din? Itu persepsi orang luar. Tapi bila dah kat sini kerja sendiri dengan so mula-mula sekali lah kan, memang kita adalah juga dengar orang cakap kan Bendahari ni serius kan. Tapi bila kita masuk, garang. Tapi bila kita masuk, umur saya muda sangat. Saya adalah fresh graduate lah orang kata kan. Fresh graduate.
So muda sangat, sudah masuk dalam protege ni dan duduk di Jabatan Bendahari, berjumpa dengan orang yang dah experience dia sangatlah hebat, sangat besar, dia punya jiwa dia sangat besar. Encik Zainuddin dan Puan Nurliza. Puan Nurliza itu daripada awal pembukaan universiti lagi sudah ada. Dia yang set up keuangan universiti. Legend tu. So memang segala benda mesti tahu, Puan Nurliza tahu. Okey, untuk Cik Din pula, Cik Din seorang yang memang serius sebab itu perlu ada, karakter itu perlu ada. Betul. Leader. Perlu ada leader. sebagai seorang ketua perlu ada, dan juga dia menjaga sesuatu yang besar. Betul. Menjaga sesuatu universiti. Betul. So keuangan universiti. Jadi dia menjadikan bahawa karakter seperti itu. Tapi bila saya masuk, apa yang orang cakap tu saya macam betul ke? Saya tengok okey je kan. Macam yes, Cik Din bila dia bekerja dan bila dia bersyuarat, yes dia kena serius dan sebagainya. Tapi bila luar pada itu, saya nampak dia dengan engage dengan saya biasa je. Macam orang kan? biasa lain, okey tak ada masalah. Macam ayah-ayah ayah dengan anak. Tak ada lah Itu macam yang tu kan. best Tapi secara profesional lah. Dia menganggap saya pegawai dan dia sebagai bos yang memberi apa yang patut lah. So maksudnya tak ada lah melayan saya terlalu kanak-kanak ke saya, kanak-kanak ke, tak ada lah. So sebagai pegawai lah, pegawai muda macam mana, sebab dia juga pernah muda dulu. So macam mana dia apa yang dia pernah lalui, so itulah yang dia Kongsi kat kita kepada kan. kita. Tak adalah macam serius, saya rasa saya tak pernah kena marah lagi lah, alhamdulillah lah. So macam itulah, sama juga macam Puan Nurliza. Gap saya dengan Puan Nurliza pun agak jauh dengan orang yang berpengalaman luas, besar sangat pengalaman dia. Memang beliau seorang yang sangat committed dan dia beliau sangat tahu apa. Betul. Kalau silap juga sini kemana, mesti dah tahu dah. So kita macam tu kan, bila kita so daripada pihak beliau nak jadikan saya sebagai tu, banyaklah dia ajar based on pengalaman-pengalaman dia. Dia beri kepada saya, dia ajar, dia beri dia secara direct dan indirect. Maksudnya bukan bercerita sahaja soal kerja, tapi bercerita tentang kehidupan. Betul. Bercerita How to tentang survive. nak survive dalam kehidupan. Bukan saja nak bekerja ini. Bukan bekerja dalam bidang Jabatan Bendahari pun sekalipun. Dia bercerita macam mana ke arah yang lebih baik, apa pandangan dia. So based on daripada itulah, saya rasa gap antara saya dengan Puan Nurliza tu jadi kecil-kecil. Betul. So tidaklah Jadi rapat kita besar. Betul, So macam jadi itulah. rapat Tapi tak ada lah kedua-duanya melayan saya seperti budak-budak lah. Terima kasih. Matang. Okay. Dia rasa semua sama So, je. lebih Mentor kurang kita, lah. Kan? mentor dengan kita punya penyelia semua memang Betul. Sebab dia berpengalaman. power lah semua. Mereka semua berpengalaman, lebih berusia, Betul. golongan yang profesional. Jadi boleh kata walaupun di penempatan kita berbeza-beza, engagement dengan mentor pun personality berbeza-beza, tapi mereka ni lebih kurang je. Sebab kita dengan gap mereka pun jauh kan. Tapi alhamdulillah lah kita dapat support yang baik daripada kita punya penyelia, daripada mentor sendiri kan. Bagi support yang baik, tak pernah lagi lah mentor tu sangat firm dengan kita sendiri. Sebab mereka pun tahu kita ni pun baru nak belajar. Proses orang kata baru learning process. Banyak benda yang mungkin kita termiss out, mungkin kita tak faham, mungkin kita belum lagi Capai dan sebagainya kan. Betul. Jadi secara kesimpulannya kan, kita boleh katakan yang program ni at least walaupun penempatan berbeza-beza, jadi pengalaman berbeza-beza, belajar benda pun berbeza-beza kan. Banyak semua benda berlainan. Tapi at the end, sebabnya protege ni dia engage kepada pengurusan tertinggi kan. Jadi macam Aizat kata tadi lah, kita lebih pada decision making, buat keputusan kan. Leadership dan sebagainya. Jadi itu adalah satu benda yang sebenarnya synchronize lah. Jadi mencapai lah objektifnya. Objektif dia kan. Kita belajar daripada sudut pengurusan, kepimpinan. Itu yang bestnya protege ni, sebabnya dia direct engage dengan pengurusan tertinggi. Kita duduk secara direct, duduk sama level dengan pengurusan tertinggi kita. Kita masuk mesyuarat-mesyuarat mereka, kita attend program-program mereka, jadi kita kenal mereka secara lebih dekat lah, secara lebih rapat lah. Jadi apa kata-kata terakhir, mungkin ada hala tuju sebab protege ni pun kita pun dah stage terakhir dah. Betul. What's Peringkat yang terakhir sangat. Kita dah stage terakhir dah. Sebenarnya protege ni 6 bulan je, singkat je. And then sekarang pun kita dah nak lagi 2 minggu nak habis, 6 bulan. Jadi minggu lagi dalam 2 minggu Sekejap. je kan. Pejam celik. Mujur pejam tu celik lagi. Jadi apa hala tuju? Kita pun sebenarnya kalau macam saya kan tengah sambung belajar kan. Jadi mungkin hala tuju lepas habis protege ni akan continue semula lah, sambung semula apa yang saya sedang orang kata
proceed sekarang ni, iaitu dengan master dan pengajian saya. Jadi mungkin akan habiskan dulu. Kemudian mungkinlah dalam fasa tu juga mungkin akan cari kerja kan, mana-mana ada rezeki lah. Kalau nak kerja daripada bidang apa tu, kalau saya bila dah masuk sudut pengurusan ni, saya rasa lebih menarik minat saya untuk jumpa minat. pengurusan. Dah dapat minat dah. Terima kasih PTJ. Terima kasih. Begitu Okey, kalau daripada sudut saya pula, hala tuju buat masa ni, bila kita dah lalui dah ni, apa yang kita dah lalui, apa peluang yang orang dah bagi kepada kita, so kita dah banyak benda yang kita belajar. So hala tuju saya sekarang ni misi mencari kerja. InsyaAllah apa yang dibelajar itu akan dibawalah kepada industri yang saya telah belajar. Maksudnya saya dah belajar kejuruteraan kimia. So apa salahnya kalau saya teruskan bekerja dalam bidang saya, tetapi daripada yang protege, daripada apa input daripada protege itu seperti pengurusan. Saya dikira agak betul kerana saya ada dua, pengurusan dan pengurusan keuangan. Betul. Lebih kuranglah So daripada situ insya-Allah kita akan bawa kepada dalam bidang kerja saya nanti. Sebab yalah, apa yang kita aspirasikan bila kita berada di bidang kerja, kita nak meningkatkan diri kita. Kita daripada mula, okey, contohlah kita sebagai seorang jurutera. Lepas tu kita nak jadi profesional jurutera. Betul. So bila nak jadi ke arah profesional jurutera, kita dalam bidang pengurusan juga. Betul. Kita berurusan Sama dengan juga. ramai orang. Kita dah jadi team leader, kita dah jadi ketua kepada projek-projek yang ada. So daripada pengalaman-pengalaman yang ada ni lah kita gunakan balik untuk urus manusia, bukan saja manusia, menguruskan banyak benda termasuk dengan pengurusan kewangan. Sebab kalau nak jadi project manager, kena tahu jugalah berkaitan dengan kewangan. Sebab macam mana kita nak buat bajet, macam mana kita nak bajetkan kita punya sesuatu produk itu kan. Make sure dia menjadi satu produk yang baik. Hala tuju insya-Allah kalau program ini diteruskan kepada ramai lagi mahasiswa UMP selepas ini, joinlah, rebut peluang ini sebab tak semua orang boleh dapat peluang ini. Betul. Sebab peluang ini datang hanya sekali, kalau anda cari, anda dapat. Okey. So jadi bagi saya protege ini antara yang terbaiklah untuk mengasah lagi dan mempertingkatkan lagi kemahiran yang ada dalam diri saya. So yang lain? Okey, untuk saya pula, saya punya perjalanan tu adalah yang saya tetapkan untuk diri saya adalah perjalanan seorang academician untuk menjadi seorang academician. Pensyarah. Jadi saya nak jadi academician yang mempunyai takbir urus yang baik. Sebab kita tahu kadang-kadang bila kita berada di dalam bidang teknikal yang terlalu lama, kita tak mantap dari segi pentadbiran. Bila kita berada di tempat yang atas, kita dah lupa macam mana kita nak mentadbir uruskan sesuatu jabatan di bawah kita. Betul. So, kat mana kita pergi dalam bidang teknikal, kita perlu bawa takbir urus yang bagus. Okay, so ini adalah saya punya matlamat. Saya masuk program protege untuk saya asahkan saya punya pengalaman dan cara bekerja menguruskan sesuatu organisasi tu. And then saya nak bawa ke dalam bidang saya academician supaya saya menjadi seorang academician dan saya boleh berada di top management pada suatu hari nanti. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, So, last Aizat, daripada last saya but not least. untuk protege ni 6 bulan sebenarnya memang tak cukup. Betul. Tengok je siapa yang Boleh tambah lagi masa ke next tolong panjangkan lagi sebab banyak lagi benda Betul, yang kami nak betul. belajar. Betul. Banyak benda lagi yang kami nak explore. 6 bulan sangat singkat lah sebenarnya bagi kami untuk belajar. Tak puas sebenarnya. Banyak lagi benda yang kita boleh belajar. Dan untuk hala tuju, sayanglah kalau 6 bulan ni yang kita dah belajar ni, kita tak sambung. So mungkin kalau ada peluang dalam bidang yang sama, pegawai takbir, eksekutif, pengurusan, so insyaAllah kalau ada peluang saya akan rebut lah. Kalau tak ada, insyaAllah saya memang plan untuk sambung saya punya pengajian ke PhD selepas inilah. Jadi itu antara dua option lah pilihan yang ada. So kami semua akan bergaduh lah untuk berebut jawatan. Tak Kalau adalah ada gurau. peluang, insyaAllah lah kami sedia je berkhidmat Betul. kembali ke UMP. Kalau diberi Hanya peluang. alumni yang mencintai. Betul. Universiti. Yes. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi kan Lagi. nak berkhidmat kembali ke universiti. So
memang UMP memang dah dalam sebatilah dalam diri kami. So sebab itulah sebabnya juga kami join Protege ni sebab nak Sumbangan kecil lah orang kata, sumbangan kecil kepada universiti. So itulah, semoga kita punya Protege ni batch yang pertama ni jadi contoh yang baiklah kepada untuk next batch, insya-Allah kalau ada kan. So Insya-Allah. banyak yang kami boleh kongsi jugalah untuk penambahbaikan kepada Protege-protege lain. Jangan lupa, mohon Protege. Kalau dia buka. Ada insya-Allah. Okey. Saya daripada kami. Untuk hari ni. Sekian. Sembang Terima petang. kasih. Sembang santai bersama dengan Protege UMP. Jadi Cerita ini kita. saja cerita sedikit sebanyak tentang pengalaman, tentang apa yang telah kami lalui sepanjang kata 5-6 bulan ni kan. Yap. Dan inilah sikit sebanyak yang mungkin kita boleh belajar, mungkin banyak lagi yang kita boleh belajar. Betul. Betul. Mungkin ada rezeki di sini atau mungkin ada rezeki kita di luar sana. Amin. Jadi insya-Allah daripada apa yang kita pelajar, daripada apa yang kita timba ilmu di sini, mungkin kita akan gunakan suatu hari nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih InsyaAllah. atas peluang yang telah diberikan. Betul. Semoga Betul. kita berjumpa lagi. Bye and assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih UMP.